Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Azri bin Abdul Aziz, nombor pelajar 257435. Saya merupakan pelajar daripada kampus PJJ Kuantan. Kumpulan kami terdiri daripada 5 orang ahli, termasuk saya, iaitu ahli selain daripada saya ialah Encik Fahmi, Encik Mustaqim, Puan Madlina dan Encik Azhar. Bagi tugasan kumpulan ini, kami memilih pengurusan Sekolah Kebangsaan Padang Sari sebagai organisasi dalam kajian tugasan ini. Sebagai permulaan, saya akan menceritakan serba sedikit dan latar belakang mengenai sejarah Sekolah Kebangsaan Padang Sari ini. Sejarah awal tertubuhnya Sekolah Kebangsaan Padang Sari ini, sekolah ini diasaskan oleh Encik Haji Hamdan, yang mana beliau telah mewakafkan tanah beliau seluas 1.5 hektar untuk dijadikan tapak sekolah ini. Secara rasminya sekolah ini ditubuhkan pada tarikh 29 Januari 1952. Sekolah ini merupakan sekolah luar bandar dan sebuah sekolah yang kecil yang mana guru pada peringkat awalnya hanya seorang guru, iaitu Encik Daud bin Osman. Pada permulaannya, murid di sekolah ini hanya seramai 80 orang, yang mana datangnya pelajar ini daripada sekitar kampung di Padang Sari. Pada tahun 1956, Tuan Haji Hamzah bin Haji Abdul Karim, seorang guru terlatih, merangkap guru besar di sekolah Padang Sari ini, telah mengangkat sekolah ini menjadi sekolah yang maju di mata masyarakat di sekitar Batu Pahat. Walaupun sekolah ini sekolah yang kecil, namun ianya mempunyai prasarana yang mencukupi dan dapat digunakan dalam pembelajaran di abad yang ke-21 ini. Contohnya, kelengkapan sekolah yang selesa, kelas yang kondusif dan mempunyai alatan-alatan berteknologi tinggi seperti televisyen pintar, serta fasiliti-fasiliti yang ada di sekolah ini juga berfungsi dengan sangat baik. Sekolah ini juga mempunyai visi dan misi selaras dengan kehendak Kementerian Pendidikan Malaysia, iaitu membangunkan modal insan seiring dengan perkembangan individu dari segi jasmani, emosi, rohani dan intelek, menepati dalam falsafah pendidikan kebangsaan. Sehingga kini pada tahun 2021, sekolah ini mempunyai seramai 12 orang guru dan beberapa orang lagi ahli kaki tangan sokongan. Guru besar sekarang ialah Puan Hanita binti Haji Ali, dan guru penolong kanan pentadbiran ialah Encik Muhammad Khairul Azian bin Mahbub. Guru penolong kanan hal ehwal murid ialah Puan Azizah binti Aslam, dan guru penolong kanan kokurikulum ialah Encik Nur Khalid bin Musi. Pencapaian dalam akademik sekolah ini adalah di tahap yang sederhana sahaja. Namun, usaha guru-guru di sekolah ini yang sering membawa murid-muridnya untuk bertanding sama ada di peringkat zon, daerah dan negeri, telah mengangkat sekolah ini menjadi sekolah yang disebut-sebut di masyarakat di dalam daerah Batu Pahat. Sekian saja pembentangan daripada saya. Okay, terima kasih kepada rakan saya Azri. Terlebih dahulu saya memperkenalkan diri saya, Muhammad Arif Fahmi bin Rosli. Saya akan menyambung pembentangan kumpulan saya berkenaan dengan isu-isu dan cabaran. Okey, seperti mana yang kita tahu bahawa isu yang pertama sekali adalah sekarang ni kita telah diancam oleh pandemik COVID. Jadi pandemik ini telah memberi kesan drastik kepada kita lah sebagai manusia. Okey, yang keduanya, Pertubuhan Pelajaran Sains dan Kebangsaan Kebudayaan PBB UNESCO menjangkakan bahawa ia telah memberi kesan kepada 1.5 bilion pelajar di seluruh dunia lah. Oleh itu, pihak Kementerian Pelajaran begitu komited untuk meneruskan proses pembelajaran kepada anak didik kita lah di Malaysia ini. So, dengan dilaksanakan di rumah, dan seterusnya Kementerian Pendidikan telah mengeluarkan satu panduan pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran di rumah yang dikenali dengan PDPR. Okay. Dan seterusnya
proses pelaksanaan pengajaran ini mengikut kreativiti dan alatan-alatan teknologi yang canggih dan bersesuaian dengan anak murid kita. Okay. Cabaran yang dihadapi adalah pertama, kekurangan penyertaan murid dalam talian. Seperti mana kita tahu bahawa majoriti pelajar-pelajar murid terutamanya tidak mempunyai telefon bimbit sendiri dan terpaksa menggunakan telefon bimbit ibu bapa mereka. Sekiranya ibu bapa mereka bekerja, itu menyebabkan mereka tidak dapat menyertai proses pembelajaran tersebut. Yang kedua, guru suka membimbing murid dalam talian. Okey, seperti mana kita tahu bahawa kaedah pengajaran face to face lebih berkesan berbanding dengan PDPR. Di mana PDPR ni terdapat sekiranya berlakunya gangguan layanan internet, ia telah menyukarkan lagi objektif untuk menyampaikan objektif PDPR tersebut tak akan tercapai. Yang seterusnya, hasil kerja pelajar yang meragukan. Okey, kita dapat tahu bahawa banyak tugasan-tugasan ataupun homework ini telah dibuat oleh ibu bapa murid tersebut, bukannya murid itu sendiri. Yang seterusnya adalah talian internet yang lemah, di mana ada sebahagian murid yang tinggal di kawasan pedalaman dan rangkaian untuk mendapatkan akses internet kemungkinan sukar sekiranya mereka tinggal di kawasan pedalaman. Yang seterusnya adalah kos PDPR amat mahal dan sering kehabisan data. Okey, ini memberi kesanlah kepada orang yang berpendapatan rendah, di mana mereka tak ada dapat menyediakan satu perbelanjaan untuk membeli internet lah, mana kos perbelanjaan untuk beli internet ataupun data. Seterusnya, sikap pelajar semasa sesi pembelajaran dalam talian. Okey, murid-murid selalunya dalam kelas online tak akan memberi tumpuan yang sewajarnya lah, dan ini menyukarkan guru untuk mengajar mereka. Okey, yang seterusnya adalah suasana kurang yang kondusif, di mana kita pun tahu sekiranya kelas online ni apabila suasana di rumah, apabila berada di rumah memang diganggu dengan gangguan bunyi bising anak kecil, bunyi kenderaan dan sebagainya lah. Okey, itu sahaja pada saya. Seterusnya saya serahkan kepada rakan saya yang lain. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Muhammad Mustaqim bin Zakaria, nombor matrik 258377. Saya akan menyambung perbentangan daripada rakan saya berkenaan dengan risiko dan kesan yang dihadapi oleh murid dan guru ketika sesi PDPR. Yang pertamanya, kurang kemahiran interaksi ataupun komunikasi antara guru dan murid, dan juga murid dan rakan-rakan sekelas mereka. Yang keduanya, murid tidak dapat menguasai kemahiran membaca, menulis, mengira, dan kemungkinan juga akan ada pelajaran baru, topik baru, formula baru yang nak disampaikan, namun ianya tidak dapat disampaikan secara efisien ketika sesi PDPR. Yang ketiganya, murid akan hilang minat untuk belajar. Kenapa perkara ini berlaku? Ianya mungkin disebabkan oleh keletihan kerana terlampau lama menghadap gadget, dan juga komunikasi yang terhad antara murid dan guru, kerana medium yang ada hanyalah melalui WhatsApp ataupun Telegram. Yang keempatnya, guru akan semakin stres ataupun semakin tertekan. Ini disebabkan oleh kurangnya sambutan daripada murid untuk mengikuti sesi PDPR, dan kurangnya kerjasama daripada ibu bapa untuk memantau anak-anak bagi menjalani sesi PDPR ini. Guru juga perlu menyediakan pelaporan kepada JPN dan PPD supaya PDPR yang dilaksanakan mencapai objektifnya. Seterusnya, saya pergi kepada menganalisis industri. Seperti yang kita sedia maklum, PDPR ini mula dipraktikkan di Malaysia ini pada tahun 2020. Sistem ini adalah perkara baru untuk semua peringkat, sama ada peringkat sekolah menengah, sekolah rendah dan juga universiti. Ia juga perkara baru untuk murid-murid, pelajar, ibu bapa, malah tenaga pengajar itu sendiri. Pada tahun 1971, pengajian jarak jauh mula diperkenalkan, yang mana Universiti Sains Malaysia pusat pendidikan pertama yang melaksanakan sistem ini. Pada hari ini PDPR semakin diterima oleh masyarakat kerana kita tidak ada pilihan lain.
Namun PDPR boleh dilaksanakan secara berkesan berdasarkan kepada kemampuan teknologi yang kita ada. Daripada 96 orang murid Sekolah Kebangsaan Seri Padang Sari, 67 orang dapat mengikuti sesi PDPR ini secara mengikut jadual. Namun yang selebihnya 29 orang hanya dapat melaksanakan ataupun menyelesaikan tugasan pada waktu malam disebabkan beberapa kekangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada sahabat-sahabat saya tadi. Nama saya Mazlina binti Muhammad Alias Muhammad Lazin, nombor metrik 249014. Saya akan menyambung pembentangan kawan-kawan saya mengenai SWOT analisis. Kekuatan Sekolah Kebangsaan Seri Padang Sari SKSPS mempunyai kekuatan tersendiri, iaitu mempunyai guru dan pembantu guru yang mahir dalam bidang teknologi IT. Ini dapat ditunjukkan melalui beberapa aplikasi yang digunakan oleh guru untuk mempelbagaikan pengajaran dan pembelajaran di rumah agar lebih menarik dan menyeronokkan. Di samping itu, gaya persembahan guru yang ceria menyebabkan pelajar berminat untuk belajar serta beberapa kaedah psikologi yang digunakan oleh guru untuk memastikan semua pelajar menghantar tugasan. Kelemahannya pula adalah mengawal penggunaan telefon untuk sesi pembelajaran adalah salah satu kelemahan yang tidak ada jalan keluar kecuali memberi nasihat dan motivasi kepada ibu bapa. Selain itu, kekangan yang dihadapi oleh pelajar dan ibu bapa menyebabkan proses pembelajaran dan pengajaran di rumah tidak dapat berjalan dengan lancar. Antara kekangan yang sering dihadapi adalah kekurangan data internet dan ibu bapa yang bekerja dan berkongsi telefon dengan adik-beradik yang lain. Peluang pula di samping itu, walaupun sesi pengajaran ini dijalankan di rumah, tetapi Sekolah Kebangsaan Seri Padang Sari masih dapat menyertai pertandingan di pelbagai peringkat dari zon, daerah, negeri dan kebangsaan. Di samping itu juga, murid dapat melakukan PDPR ni dalam waktu yang fleksibel. Sebagai contoh, seorang murid dapat melakukan PDPR sambil ditemani oleh ibu atau ayah ketika ibu atau ayah mereka bekerja. Ancaman terbesar adalah pengaruh media massa selain daripada televisyen, internet dan sebagainya. Aplikasi-aplikasi permainan yang melalaikan menjadikan murid gagal mengikuti pembelajaran dalam talian. Ini akan menangguhkan mereka membuat tugasan-tugasan yang diberikan. Selain itu, prestasi pembelajaran sekolah lain yang lebih baik daripada SKSPS yang menyebabkan guru dan murid terpaksa bersaing untuk menjadi lebih baik. Dari segi pembangunan strateginya, sebagai langkah strategik, guru telah melaksanakan modul untuk meminta murid menyelesaikan dalam masa yang ditetapkan. Modul ini boleh diambil di pondok pengawas secara bergila-gila dengan mematuhi SOP yang telah ditetapkan oleh Majlis Keselamatan Negara dan Kementerian Pendidikan. Yang keduanya, menyebar maklumat kepada ibu bapa untuk memohon apa saja yang telah diberikan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia kepada pelajar untuk penggunaan pengajaran dan pembelajaran di rumah. Sebagai contohnya, kerajaan telah mengumumkan penyediaan data percuma 1 GB bermula Januari 2021. Di samping itu, YTF Foundation dengan kerjasama YES dan Frog Asia telah memberi bantuan kepada B40 secara percuma. Langkah-langkah pelaksanaan dan kepentingan. Untuk melaksanakan strategi dalam organisasi, ada 5 langkah yang harus diikuti. Langkah yang pertama adalah memastikan bahawa semua inisiatif adalah anda selari. Apabila kita merancang pendekatan baru tetapi kemudian terus melakukan perkara yang sama, selalunya kita akan menuju kepada kegagalan. Menyelaras belanjawan dan pencapaian adalah langkah kedua. Sememangnya pembelanjaan dari segi kewangan sangat diperlukan untuk membina dan mencetak bahan modul untuk diedarkan kepada murid. Jadi di SKSPS tidak mungkin masalah dari segi pengeluaran kewangan kerana ditanggung oleh Kementerian Pendidikan Malaysia. Langkah yang ketiga adalah melaksanakan struktur dengan mengikut rancangan yang ditetapkan. Ada kemungkinan bahawa pendekatan transformasi memerlukan perubahan struktur. Langkah keempat adalah meminta bantuan pekerja lain. Perubahan adalah keperluan strategi. Perubahan itu sukar dan manusia mempunyai kecenderungan semula jadi untuk menolaknya. Langkah yang terakhir adalah mengawasi perkara-perkara dan menyesuaikan mengikut keperluan. Strategi harus diadakan secara berkala untuk menilai projek dan arahan untuk prestasi
dan relevan strategi. Sekurang-kurangnya sekali dalam setahun. Strategi organisasi harus dikaji secara menyeluruh untuk memastikan masih relevan dengan adanya perubahan dalam persekitaran, luaran dan persaingan serta lingkungan dalam diri kita sendiri. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Azhar bin Azmi, nombor metrik 257292, akan menyambung pembentangan yang masih lagi di bawah langkah-langkah pelaksanaan dan kepentingan. Yang mana langkah-langkah ini adalah pendekatan atau tindakan yang diambil oleh pihak dalaman sekolah bagi meningkatkan motivasi para pelajar yang belajar secara maya ataupun PDPR. Jadi apa yang saya boleh kongsikan di sini adalah pendekatan yang diambil oleh pihak sekolah itu adalah yang pertamanya ia memberikan dalam bentuk ganjaran, yang mana ganjaran ini dapat mendorong murid-murid untuk lebih bersemangat dan sentiasa dihargai. Itu yang pertama. Yang kedua, pihak sekolah akan menggunakan aplikasi-aplikasi yang menarik minat. Sebagai contoh, ia menggunakan tanda gambar kepada aplikasi-aplikasi seperti WhatsApp dan juga Telegram, yang mana ianya menarik minat murid untuk menghantar tugasan tepat pada masanya lah. Jadi itu antara pendekatan yang sangat baik yang diambil oleh pihak sekolah tersebut. Yang ketiganya, perhargaan berbentuk hadiah atau cenderahati. Ini adalah inisiatif yang diambil oleh pihak sekolah atau guru-guru yang mana ianya akan memotivasikan murid. Sebagai contoh, ianya memberikan gift seperti lencana butang yang ditulis aktif PDPR contohnya. Okey, dan yang keempat ialah ia menggunakan elemen-elemen yang berunsur komik seperti kartun dalam setiap pengajaran dan pembelajaran, yang mana dia akan menarik keinginan murid untuk melihat gambar dan menonton video, akan memberi semangat kepada mereka, dan seterusnya murid juga akan merasa gembira dan seronok semasa belajar. Itu antara pendekatan yang diambil oleh SKSPS. Secara keseluruhan, apa yang saya boleh berikan mengenai Sekolah Kebangsaan Seri Padang Sari ini, timbulnya satu persoalan, yang mana adakah corak pembelajaran hari ini dapat memotivasikan pelajar dan juga dapat menarik minat pelajar untuk belajar secara atas talian, iaitu PDPR. Apa yang saya boleh simpulkan di sini, terdapat beberapa masalah yang dihadapi oleh pihak guru, ibu bapa dan juga murid, yang mana ada di kalangan mereka tidak mampu untuk menguasai teknologi canggih pada hari ini. Dan ada juga di kalangan ibu bapa tidak dapat memberikan peralatan-peralatan canggih seperti gadget untuk tujuan pembelajaran kepada anak-anak mereka. Dan yang keduanya, timbulnya teknologi yang canggih ini, ianya memberi kesedaran secara tidak langsung kepada semua pihak, yang mana individu perlu bertanggungjawab untuk menguasai kemahiran teknologi pada hari ini. Yang mana rata-rata semua kehidupan seharian kita menggunakan teknologi yang canggih. Walau bagaimanapun, dapat juga kekangan yang dihadapi oleh pihak-pihak tertentu apabila melibatkan tujuan pembelajaran, yang mana terdapat persekitaran yang tidak dapat sokongan daripada jalur lebar yang sepatutnya bagi tujuan pembelajaran kepada anak-anak mereka. Contohnya di kampung-kampung dan juga di kawasan-kawasan terpencil. Maka dengan itu, pihak berkuasa perlu mengambil pendekatan dan membuat penambahbaikan kepada kawasan-kawasan tersebut agar kesinambungan pembelajaran kepada anak-anak tempatan dapat diteruskan dengan lebih efektif. Sekian, terima kasih daripada saya. Assalamualaikum.